Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Ceriakan pagi anda bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia, dan hari ini memasuki bulan baru, bulan kemerdekaan. Saya yakin bulan ni antara bulan yang menyemarakkan lagi hasrat, menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan, dan bulan inilah masanya untuk rakyat Malaysia bersatu hati untuk mengibarkan bendera Malaysia. Apa-apa pun kita mulakan hari kita dengan ceria, senyuman yang manis. Semoga hari ini positif sahaja untuk semuanya. Seperti biasa kita akan bersiaran secara langsung selama 1 jam. Jadi pastikan terus menonton Bernama TV Astro 502 juga di YouTube dan juga Facebook Live, kan Nurul? Ya, betul. Dan seperti biasa Pasha, kita nak kongsikan pelbagai berita untuk kita kongsikan bersama dengan penonton. Antaranya RUU digubal kembalikan perbelanjaan pengiklanan kepada organisasi media, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital KKD berhasrat untuk menggubal RUU supaya hasil perbelanjaan pengiklanan sedikit sebanyak dikembalikan demi kelangsungan organisasi media di negara ini. Demikian menurut menterinya, iaitu Fahmi Fadzil. Ianya perlu dilakukan kerana tidak mahu melihat lebih ramai lagi pengamal media kehilangan kerja ataupun terpaksa menghadapi skim pemisah sukarela ataupun VSS. Katanya kerajaan juga berhasrat menghantarkan isyarat kepada syarikat gergasi seperti Google, Meta dan TikTok supaya diadakan pertemuan untuk membincangkan perkara berkaitan, kerana keadaan itu sedikit sebanyak disebabkan oleh perbelanjaan pengiklanan dibawa ke luar negara oleh syarikat gergasi. Dan kita dapat saksikan kesan kepada organisasi media ini sebenarnya impaknya sangat besar, di mana ramai yang terpaksa melepaskan pekerjaan, dan justru ini kerajaan perlu masuk campur dan tidak boleh lagi memandang ringan sekiranya ianya dijadi sebagai satu norma kebiasaan. Ianya akan memberi kesan yang begitu besar sekali terhadap organisasi media negara. Kan kalau dulu Pasha kita berbalik kepada zaman-zaman dahulu, kalau kita lihat semuanya agak dalam keadaan yang terkawal, semua medium pengiklanan perlulah melalui media, di mana ketika itu kos perbelanjaan, di mana wang tersebut adalah kitarannya adalah sekitar di dalam negara sahaja, di mana ianya tidak ada kebocoran di situ. Dan ini sedikit sebanyak satu usaha yang begitu baik supaya ianya dapat membantu untuk mengekalkan tahap pembangunan ekonomi negara, dan khasnya wang kita tidak bocor keluar. Itu yang satu tindakan yang begitu disokong sekali lah, dan seharusnya ada hasrat ataupun adanya reaksi yang positif berkenaan isu ini dapat tangani segera. Yang penting kita langkah ini juga akan orang kata menjaga kebajikan pengamal-pengamal media di negara. Baik, bila kita dah masuk bulan Ogos ni, bulan kebangsaan dan juga sambutan Hari Malaysia, satu perkara yang semua rakyat Malaysia ternanti-nanti adalah sambutan Hari Kebangsaan secara besar-besaran. Jadi pada tahun ini jangan risau, sambutan acara Hari Kebangsaan akan berlangsung seperti biasa 31 Ogos dan dijanjikan akan diadakan secara besar-besaran dan juga secara gah menurut kata Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil. Jadi menurut beliau, warga KKD akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan acara berlangsung dengan lancar dan akan memberikan satu acara yang sangat exciting kepada rakyat Malaysia. Dan tahun ini ia akan diadakan di Putrajaya dan selari dengan tema sambutan tahun ini untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Dan ini adalah satu tema yang selari dengan komitmen kerajaan untuk membangunkan sebuah negara yang rakyatnya bersatu padu, memiliki semangat perpaduan yang tinggi serta hidup dalam keadaan yang aman dan juga sejahtera. Jadi ini antara satu acara yang kita semua boleh nantikan hari Hari Kebangsaan 31 Ogos nanti. Dan juga KKD di samping itu akan mengadakan majlis memperingati negarawan Tun Dr. Ismail Al-Haj yang bertemakan tonggak perpaduan negara sempena sambutan bulan kebangsaan di Dataran Merdeka pada Rabu ini di 2 Ogos, dan ini bertujuan untuk mendidik generasi muda mengenai sumbangan tokoh itu dalam membangunkan negara ini. Jadi sama-sama kita nantikan acara dan juga sambutan Hari Kebangsaan secara besar-besaran 31 Ogos. Saya pun dah
tak sabar dan menanti-nanti acara itulah. Satu acara yang semua rakyat Malaysia saya rasa akan nantikan hujung bulan ini. Dan itulah waktunya rakyat Malaysia berkumpul, melahirkan kecintaan terhadap negara. Yang paling menarik sebenarnya kan saya nantikan hiasan kereta berhias, macam-macam. Perarakan daripada agensi kerajaan dan sebagainya. Itu sebenarnya yang kita nantikan. Nak tengok apa bomba ada lagi ke tak? Nanti kita tengok. Okey. Dan yang menarik juga, ini satu berita yang memberikan kelegaan kalau kita dapat saksikan ya. Sekiranya ada kontroversi yang berlaku di mana band The 1975 telah melakukan satu aksi yang keterlaluan sehingga terpaksa menghentikan konsert pada festival Good Vibes, di mana ianya mengakibatkan ramai yang terjejas, bukan hanya penganjur dan juga penaja, tetapi pastinya adalah kepada para peniaga kecil-kecilan ini yang apabila berniaga di lokasi tersebut memberi impak yang sangat besar terhadap perniagaan mereka. Dan justru itu ya, vendor makanan lega selepas perniagaan mereka ini mendapat pertukaran ke tempat lain, di mana ianya memulai pembukaan tapak gerai di Kembara Rio selama 3 hari berturut-turut. Nampaknya membuahkan hasil yang positif, di mana telah mencatatkan jualan, antaranya ada yang mencatat jualan melebihi RM15,000 ya. Antara dapat kita saksikan ini sedikit sebanyak memberikan satu kelegaan kepada mereka, khasnya para peniaga ini dalam melaksanakan ataupun untuk mencari kelangsungan hidup menerusi perniagaan, menerusi pesta-pesta ini. Dan ini juga dapat memberikan satu dimensi baru bahawa sebenarnya kerajaan begitu prihatin terhadap nasib-nasib peniaga ini apabila sejurus sahaja pembatalan festival Good Vibes ini. Sebenarnya pembatalan ini sebenarnya ada tujuan tertentu. Ini perlu dilakukan untuk memberi satu amaran keras kepada penganjur dan juga penyanyi daripada luar negara ya, supaya menghormati akan negara kita, di mana negara kita mempunyai undang-undang yang seharusnya semua pihak tidak perlu pertikaikan. Dan untuk mendapatkan lebih banyak lagi berita, pastinya dah banyak lagi anda ikuti di portal bernama.com. Dan seperti biasa Pasha, pagi-pagi macam ni ramai, saya yakin ni ramai kat luar sana yang tengah menonton ni bukan hanya nak mendapatkan info, tetapi yang paling penting nak dapatkan ramalan cuaca. Betul. Untuk kita merancang perjalanan harian kita pada hari ini, kita saksikan dahulu ramalan cuaca dan seterusnya bersama rakan penyampai dari Bilik Berita. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani dari Bilik Berita. Imej Malaysia kembali baik di pentas dunia berikutan tata kelola dan mempunyai dasar serta kestabilan politik yang kukuh sekaligus menarik pelabur luar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia dibuktikan antaranya apabila Ketua Pegawai Eksekutif Tesla Inc. Elon Musk mahu berbincang dengan beliau sendiri bagi menyatakan komitmennya untuk membuka ibu pejabat syarikat berkenaan di Cyberjaya. Beliau berkata ini merupakan satu penghormatan yang amat besar kepada Malaysia susulan dasar ekonomi, termasuk ekonomi madani yang diamalkan oleh negara selain kepimpinan telus kerajaan perpaduan. Politik stabil. Untuk apa? Saya tegaskan untuk bangunkan, sebab itu kita ada ekonomi madani. Nak tarik pelabur. Pelabur datang? Ya. Dulu datang? Tak. Dulu tengok pembesar-pembesar luar negara, jangan datang. Sekarang ni tengok, minggu selalu Marcos 40 tahun Presiden Filipina tak jejak ke Malaysia. Dia datang pun kalau untuk persidangan antarabangsa. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam ceramah jelajah perpaduan di Kuala Pilah, Negeri Sembilan semalam. Perdana Menteri berkata, Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah juga dijadual mengadakan lawatan negara Khamis ini.
Ia bagi membincangkan peluang pelaburan selain turut menzahirkan azam baginda untuk meningkatkan lagi hubungan Brunei dan Malaysia ke tahap paling baik dalam sejarah. Sidang Dewan Undangan Negeri Dun Melaka pada Isnin meluluskan pindaan rang Undang-Undang Perlembagaan Negeri Melaka pindaan 2023 berkaitan lompat parti. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, rang undang-undang tersebut dicadangkan berikutan Parlimen telah meminda Seksyen 6 dan 7 Jadual ke-8 Perlembagaan Persekutuan menerusi Seksyen 6 Akta Perlembagaan Pindaan 2022 Akta A1663 yang berkuat kuasa 5 Oktober 2022. Dalam bahasa mudahnya, setelah pindaan ini berkuat kuasa, mana-mana adun yang melepaskan jawatan ini tidak lagi disekat untuk bertanding sebagai adun. Manakala pindaan 7 ke-8 Akta A1663 telah memasukkan seksyen baru iaitu Seksyen 7A yang mana melarang adun bertukar parti. Jadual ke-8, Perlembagaan Persekutuan merupakan peruntukan penting iaitu essential provision dengan izin yang perlu dimasukkan di dalam perlembagaan oleh mana-mana negeri, kerajaan negeri yang turut mengambil langkah untuk meminda Perlembagaan Negeri Melaka bagi menyelaraskan Undang-Undang Negeri Melaka dengan undang-undang di peringkat persekutuan. Beliau berkata demikian pada sidang Dun Melaka di Kompleks Seri Negeri Air Keroh semalam. Susulan itu, Kerajaan Negeri melalui Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN meluluskan cadangan pindaan perkara 6 dan 7A Perlembagaan Negeri Melaka berhubung kuat kuasa Undang-Undang Anti Lompat Parti pada 14 Jun lepas dan cadangan pindaan itu diluluskan Jawatan Kuasa Perlembagaan Negeri pada 5 Julai. Jelasnya pindaan itu dilaksanakan menerusi rang Undang-Undang Perlembagaan Negeri Melaka pindaan 2023 yang dibentangkan semalam bagi mendapatkan kelulusan Badan Perundangan Negeri. Polis menahan seorang warga Taiwan yang disyaki terlibat dalam sindiket dadah dan merampas pelbagai jenis dadah bernilai RM572,000 dalam operasi khas di Ceras, Kuala Lumpur dan Kajang, Selangor pada 27 Julai lepas. Lelaki berusia 31 tahun itu ditahan di sebuah pangsapuri di Ceras dan siasatan mendapati dia masuk ke Malaysia sejak 2016 menggunakan pas pelancong. Buat masa ini kita masih lagi belum dapat mengenal pasti pembekal daripada mana asalnya dadah-dadah ini datang. Ya, pasaran saya rasa pasaran tempatan dan seperti mana saya sebut, dia adalah rana kepada seorang lelaki warga negara tempatan tersebut. So kalau kita dapat warga negara tempatan tu mungkin kita boleh tahu dengan lebih mendalam di manakah pasaran sebenarnya nanti. Suspek dibebaskan dari penjara Sungai Buloh pada Februari lepas atas kesalahan berkaitan dadah. Susulan penahanan itu, polis menyerbu sebuah rumah kedai di Kajang yang dipercayai dijadikan stor menyimpan dadah dan menemui dadah jenis Aramin 5 seberat 5.6 kg, metafetamin 0.33 kg, ekstasi 3.2 kg, MDMA 0.6 kg dan ibu heroin 0.7 kg serta sepucuk senjata api jenama Glock dan 30 butir peluru hidup. Lelaki yang ditahan itu didapati. Sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Okey, sebenarnya Pasha, saya yakin sekali ramai antara kita yang begitu prihatin mengenai keadaan gaya hidup yang sihat ya. Kadang-kadang nak diet tetapi tak tahu, tak makan tapi tak kurus juga badan sebenarnya. Tapi kadang-kadang apabila diet pun makan makanan yang salah pun mengakibatkan berat badan naik. Itu yang kita nak kongsikan dan sebenarnya apabila orang melihat kebanyakan atlet khasnya yang bersenam, apabila kita lihat badan mereka besar kan, kita dah kata oh tu gemuk, tapi kadang-kadang ada kesilapan di situ yang kita
kita, penilaian kita adanya yang perlu diperbetulkan. Apabila berat mereka adalah berat otot dan bukannya berat lemak, itu antara berat yang sihat sebenarnya. Betul. Dan itu yang kita nak kongsikan juga mengenai topik hari ini, di mana berat otot, berat yang sihat. Dan kita nak kupas pastinya bersama dengan tetamu di studio ketika ini. Saya perkenalkan iaitu Puan Siti Sarah Muhammad Juzub, merupakan pakar pemakanan Hospital Columbia Asas Tapak. Apa khabar Puan? Sihat? Khabar baik, sihat. Actually sebenarnya topik ni topik yang menarik dekat dalam kehidupan kita. Sebab banyak orang kata inilah bila kita melihat berat badan seorang tu kan kita lihat daripada berat secara general, tapi kita tak betul-betul memahami apakah itu berat yang sihat dan berat yang tak sihat. Jadi kalau kita berat tu lebih kepada berat lemak, memanglah tak sihat. Tapi pada masa yang sama kita kena kalau bila kita nak diet dan untuk kita nak kurangkan berat badan tu, kita kena pastikan juga ada kita masih ada muscle mass, kerana itulah berat sihat yang sebenarnya. Okey. Jadi sebagai permulaan mungkin Puan boleh jelaskan pada kita pertama sekali bagaimana satu diet yang sihat itu boleh membantu dalam kita kekalkan kehidupan dan juga kesihatan secara amnya. Okey. Untuk diet, kita kena tahu apa definisi diet yang sebenar lah. Diet sebenarnya adalah jumlah makanan yang kita ambil dalam seharian. So daripada jumlah makanan yang kita ambil tu, kita kena tahu apa dia yang yang diperlukan oleh badan kita lah, tubuh badan kita. So pemakanan yang seimbang dan sihat yang mengandungi pelbagai makronutrien dan nutrien yang diperlukan oleh badan lah. Sebagai contoh yang seperti yang kita tahulah, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral, itu adalah komponen yang penting dalam diet yang sihat. Okey, macam mana kita nak tahu kita ambil diet yang sihat dan seimbang? Sebab selalunya kita tahu apa itu diet sahaja. Kita tak tahu macam mana nak mengimbangkan dia. Selalunya yang seperti yang biasa yang kita dengar adalah mengikut piramid makanan lah. Bila kita mengikut piramid makanan tu, kita boleh dapat makanan yang seimbang dan sihat. Dan mengikut sebab dalam piramid makanan dia dah ditunjuk bagaimana saiz hidangan yang diperlukan oleh seseorang berdasarkan dia punya umur, dia punya berat, dia punya ketinggian dan aktiviti fizikal yang dilakukan lah. Dari situ kita boleh tahu bagaimana kita kalori yang kita nak makan seharian lah. Itulah pentingnya. Dan sebenarnya kita nak tahu juga Puan, antara diet dan juga senaman, mana yang dilihat paling penting? Adakah bersenam secara kerap ataupun menjagai pemakanan kita dapat mendapat satu bentuk badan ataupun berat badan yang ideal? Bagaimana tu? Okey. Untuk makanan dan senaman, kedua-duanya penting. Terutamanya makanan lah, sebab makanan yang membentuk tubuh badan kita. Okey. Pertama sekali kita kena tahu kalori makanan yang kita perlu ambil, mengikut kita punya umur, mengikut kita punya berat, mengikut kita punya ketinggian, supaya kita tahu okey, hari ini dalam seharian berapa kalori yang kita perlu ambil lah. Daripada pengiraan kalori, kita dah dapat tahu berat kita tidak akan naik sekiranya kita mengambil yang mencukupi lah. And then daripada senaman pula, senaman memang penting untuk mengimbangkan apa yang kita makan lah. Supaya kita boleh seimbangkan yang kita makan dengan yang kalori yang kita keluar lah. Kalori yang kita keluar tu daripada senaman lah. Sebab kita tahu kepentingan senaman ni adalah dari segi menguatkan kita punya ketahanan jantung. Yang keduanya menguatkan kita punya tulang. And then ketiganya dalam kita punya sistem imuniti lah. Maknanya dua-dua mempunyai keperluan yang sama dan berkait rapat. Jadi jangan abaikan senaman itu penting sebenarnya. Okey, ini satu soalan yang kita nak tanya kepada Puan Sarah juga. Ramai orang yang beranggapan bahawa kalau kita tak makan ataupun kita kurangkan makan dan kita letakkan badan kita dalam keadaan berlapar, itu boleh mengurangkan lemak dan juga seterusnya mengurangkan berat badan. Komen Puan Sarah. Okey. Sekiranya kita berlapar, itu boleh mengurangkan kita punya berat badan. Memang betul, kita tak makan, kalori kita rendah, kita akan turun berat badan. Tetapi adakah turun berat badan itu sihat? Mungkin yang turun adalah berat otot, berat lemak mungkin ada sedikit tapi tak banyak. So kita kena back to basics lah. So kita kena tahu kita kena makan berapa banyak kalori
dan kita kena bakar berapa banyak kalori, dan di situ kita ada keseimbangan untuk seimbangkan sama ada berat dengan kita punya berlapar tu. Sebab kena hati-hati bila kita tak kalori yang kita makan dalam seharian itu adalah kurang, dia akan menyebabkan kita kekurangan vitamin dan mineral dalam badan kita. Itu boleh menyebabkan kita boleh jatuh sakit dengan cepatlah. Sebab kita dah kekurangannya mikronutrien yang penting dalam badan kita. Okey, jadi dia kurang berat badan, jadi kurus, tapi juga kurus ataupun kurus yang tak sihat. Alright. Ni lagi satu sebenarnya kita nak tanya juga. Tadi Puan Sarah bercakap mengenai jumlah kalori yang diperlukan seseorang. Rasanya berlainan antara satu ke seorang yang lain. Tapi secara average lah, seorang dewasa tu apa agaknya kalori consumption untuk seorang dewasa secara am? Okey, mengikut recommended nutrient intake daripada Malaysia lah. Untuk yang dari segi umur 19 tahun hingga ke 30 tahun, untuk bagi wanita lebih kurang dalam 1,600 kalori dalam sehari lah. Okey. Tapi berbeza untuk lelaki. Lelaki dalam lebih kurang 1,800 ke 2,000. Ia juga bergantung pada aktiviti fizikal kita lah. Tapi kebanyakan kita yang orang kata sedentary, aktiviti tak dilakukan. Dan dia berbeza mengikut, kalau atlet lain, dia punya kalori makanan mungkin tinggi berbanding dengan orang awam lah. Itu dia. Dan kita nak tahu juga apa beza berat otot dan juga berat yang kita timbang biasa tu. Macam mana kita nak mengenali bahawa yang kita timbang tu adalah berat otot ataupun berat lemak? Macam mana tu? Sebab berat ni kita ada pelbagai komponen lah. Bila kita timbang berat, dia sama ada dia ada berat otot lah, atau kita panggil muscle mass. And then ada berat lemak, body fat mass. And then lagi satu adalah fat free mass, tu adalah berat yang tanpa lemak, tapi dia sama juga ada otot, ada cecair dalam badan kita dan tulang kita lah. Itu adalah bezanya berat. Macam mana kita nak tahu? Bagaimana kita nak tahu bila kita timbang berat badan tu, berat otot ke berat lemak? Kita sekarang ni dah orang kata kita punya perimbang berat badan tu dia dah ada teknologi lah, yang mana kita boleh tengok sama ada dia boleh calculate kita punya berat badan, berat otot dengan berat lemak. Dari situ kita boleh tahu berapa banyak, walaupun kita orang kata bila kita tengok BMI, BMI kita normal, tapi kadang-kadang berat yang ada dalam berat badan kita tu lebih cenderung kepada berat lemak. Situ kena hati-hatilah. Ya, kadang-kadang risiko penyakit betul. berlaku. Sebab bila berat lemak ni tinggi, macam Nilah cakap, risiko penyakit tu ada. Okey, kita nak cakap juga mengenai gula dalam diet ya. Gula dalam diet. Apabila dikatakan apabila seseorang itu cut sugar ataupun hentikan pengambilan sugar, ia akan memberikan kesan kesihatan yang baik. Okey, boleh mengakibatkan berat badan pun turun, kurangnya penyakit. Tetapi apa akan berlaku sekiranya kita memotong gula itu secara keseluruhan kesannya terhadap badan? Okey, selalunya kita dengar kita kena potong gula dalam makanan, selalunya dalam bentuk form gula sendirilah. Dan daripada karbohidrat juga ada gula. Sebab karbohidrat kita perlukan dalam kalori makanan kita sebab dia memberikan tenaga. Tapi yang kita tak perlu adalah yang tambahan daripada makanan kita lah. Macam air, minum, teh, kopi yang kita tambahkan gula. Dari situ yang kita perlu cut supaya kita boleh, orang kata untuk yang karbohidrat tu dah mencukupi sebenarnya. Sebab bila kita ambil contoh, sebagai contoh air minuman manis kan, dalam satu cawan yang besar, kadang-kadang dia dah melebihi daripada satu pinggan nasi, dia punya kalori. So daripada instead kita minum air minuman yang manis dengan nasi yang satu pinggan penuh nasi, it's better makan seimbang lah berbanding dengan yang ni. So kita rugi kalori if kita makan minum air yang manis. Betul lah tu, sebab bila kita makan sayur-sayuran, buah-buahan, kita pun dah ada gula, kandungan gula dalam tu sendiri kan. Okey, Puan, kita nak berhenti berehat untuk seketika. Lepas ni kita akan sambung lagi perbincangan kita mengenai berat otot, berat sihat. Jangan ke mana-mana. Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri ke-15 akan diadakan
pada 12 Ogos 2023. Tarikh penamaan calon pada 29 Julai 2023. Tarikh mengundi awal pada 8 Ogos 2023. Jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Patuhi peraturan ketika mengundi. Undi anda, penentu masa depan negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Dengarlah sayang, ku dendang lagu-lagu yang baru. Buat hidupku kawasan indah, cantik berseri, hargailah selalu. Keringatmu membasahi pipimu, cantik-cantik kawasanku, engkau hidupku. Lupakanlah sementara lelahmu ini, jangan lupa dengarlah sayang, engkau hero yang tak didendang. Keringatmu teringat-ingat, akan ku kenang setiap saat. Berat otot, berat sihat, dan itu topik perbincangan kita pada hari ini semakin menarik sebenarnya. Okey, Puan Sarah, sebenarnya kan kita dapat lihat saksikan ketika ini ramai antara kita yang mengamalkan gaya hidup yang sihat dengan bersenam, dan ada juga yang mengamalkan diet-diet tertentu untuk mendapatkan berat badan yang seimbang. Jadi antaranya ada diet IF, intermediate fasting, dan juga keto, dan juga suku-suku separuh. Dan adakah diet ini dilihat dapat membantu untuk mendapatkan berat otot dan juga berat yang sihat, ataupun bagaimana? Okey, untuk berat yang kata diet lah, diet seperti IF, diet seperti yang menggunakan keto semua tu adalah untuk jangka masa pendek, dia akan menurunkan berat badan kita lah. Sebagai contohlah IF. Kita boleh mengamalkan IF, tapi bila kita nak kena makan tu, kita still kena jaga pemakanan yang seimbang dan sihat. Tapi dari segi diet seperti itu selalunya untuk penurunan berat badan. Macam tadi cakap diet suku-suku separuh. Suku-suku separuh ni dia mengajar kita untuk makan secara sihat dan seimbang. Berat akan turun, tapi tak sedrastik yang diet yang lain lah. And then dia akan memaintainkan berat badan kita, mengekalkan berat badan kita yang turun. Okey, saya tertarik sebenarnya kenapa dikatakan berat badan keto dan IF ini boleh tetapi tidak lama kesannya. Mengapa? Sebab kadang-kadang kita kena faham sendiri pemakanan tu. Sekiranya dia nak mengikut diet tersebut tak ada masalah. Tapi untuk jangka masa panjang mungkin pengambilan daripada segi yang 3 bulan tu tak sama, tak orang kata tak boleh nak, kita tak boleh nak makan sustain secara long term lah. Ya, betul. Adakah disebabkan badan kita sebenarnya adalah bijak? Yang dikatakan itu antara salah satu je, sama ada benar ataupun tidak, mungkin Puan boleh huraikan ataupun penjelaskan. Dikatakan badan kita ni apabila mengamalkan sesuatu diet, ianya tidak akan bertahan untuk satu tempoh yang lama. Kerana selepas itu badan seolah-olah imun, dan kita perlu menggunakan pendekatan yang lain untuk diet seharian kita untuk mendapatkan gaya hidup yang sihat. Itu bagaimana? Mungkin Puan boleh ulaskan sejauh manakah kebenarannya? Okey, kalau berat selalunya kita bila dah turun satu tahap berat, kita dah mengamalkan diet, and then berat kita akan turun, akan ada satu tahap yang berat kita akan stagnan. Sebab macam Puan cakap, memang badan kita ni bijak. Dia dah biasa makanan tu. So dari situ kita kena ubah. Mungkin kita kena ubah dari segi
kalori makanan kita mungkin kita kena tengok balik, and then kita boleh tambahkan dari segi senaman jugalah. Itu yang pentingnya untuk menambahkan berat otot tu. Sebab otot ni membantu untuk kita sustain kita punya berat lah. Okey, kita nak cakap pasal berat otot yang sihat tu kan. Selalunya bila kita nak kurangkan berat badan, kita ada satu target lah kan. Mungkin kita nak turun 10 kilo, nak turun 15 kilo, ataupun ada satu target weight mengikut BMI dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ataupun selalunya sebenarnya target berat tu mungkin bukanlah satu target yang baik untuk kita gunakan untuk orang kata nak measure sama ada kita mencapai berat yang sihat ataupun tidak. Bahayanya jika kita tidak ada berat otot ataupun muscle mass yang mencukupi. Bahayanya kepada kesihatan dan tubuh badan kita sendiri. Okay. Untuk berat otot ni sebenarnya dia membantu untuk kita first kali daripada sistem immunity kita lah. Dia membantu dari sistem imun kita. Sekiranya berat otot kita kurang daripada yang disarankan ataupun yang ideal lah. Okay. Kita cepat untuk rintangan untuk dapat penyakit tu cepatlah berbanding yang berat otot yang normal. Okay. Yang keduanya dia otot ni membantu dalam pergerakan kita seharian kita. Sekiranya kurangnya berat otot, kita nak buat kerja, orang kata kita buat kerja berat sikit ataupun berjalan lebih sikit, kita cepat penat sebab tak adanya kekuatan otot tu. Sebab kekuatan otot ni, berat otot ni dia membantu daripada segi kekuatan otot kita dan tulang kita lah. Sebab tu bila kurangnya otot, macam-macam benda yang boleh jadilah. Itulah betul. Jadi orang kata hanya kerana kita kurus tu tak semestinya kita sihat. Kena pastikan yang badan kita ni ada kemampuan otot yang sesuai dengan umur dan juga tinggi ke macam mana dia punya average dia. Berat otot ni bergantung kepada kita punya aktiviti fizikal, and then samalah umur, faktor umur. Lagi kita berumur, lagi kurangnya otot dalam badan kita. Sebab tu kita perlu mengambil protein. Dari segi pemakanan, protein kena mencukupi lah. Sebab protein ni dia ada daripada sumber haiwan dengan sumber tumbuhan. Tapi daripada sumber haiwan lagi baguslah untuk mengekalkan otot dalam badan kita. Dia kena selari pemakanan protein, and then plus dengan kita punya senaman. Senaman ni seperti senaman kita panggil resistance training ataupun senaman kekuatan lah. Senaman kekuatan ni lah membantu untuk menguatkan kita punya muscle, membina kita punya muscle lah. Sebagai contoh, kita pergi gym menggunakan peralatan, ataupun kita boleh buat kat rumah. Kita buat sit up, push up, plank tu, itu adalah senaman yang untuk mengekalkan kita punya otot badan. Tapi sebenarnya kita tak semestinya bila kita nak buat senaman-senaman untuk menguatkan otot tu, tak semestinya kita kena buat senaman yang orang kata angkat berat dan sebagainya, betul tak? Sekarang ni kan banyak je kita buka je YouTube, sambil-sambil di rumah bersenang-senang tu kan. Mungkin kita boleh melakukan senaman dalam sekitar 5 minit ke 15 minit untuk mendapatkan otot yang sihat dan kuat. Bagaimana? Senaman yang bagus, dia lebih kepada 30 minit ke atas lah. Kalau macam senaman yang, sebab senaman ada banyak jenis, macam senaman kekuatan tu, dia kita sarankan dalam 2 ke 3 kali seminggu, kena lebih daripada 30 minit lah. Dan kita ada juga senaman kita panggil untuk kekuatan jantung, ataupun kita panggil cardio training lah. Yang tu more untuk macam kita jogging, kita berjalan pantas, kita berenang. Yang tu untuk membantu kita punya otot jantung dan pernafasan kita lah. Itu bagus untuk kita punya dua-dua senaman ni perlu selari lah. Macam kita makan hari-hari, so senaman sepatutnya hari-hari lah untuk kita bakar kalori. So kita boleh combinekan senaman tu. Mungkin contoh hari Isnin kita buat senaman kardio, hari Selasa kita buat senaman yang endurance, yang kekuatan tu. So kita akan bergila-gila lah, supaya dapat membantu kita punya fisiologi badan lah. Adakah dengan cara brisk walk itu juga dilihat dapat cukup baik untuk dapat membantu untuk mengekalkan otot dan juga berat badan yang sihat? Okay, untuk brisk walk selalunya kita sarankan supaya kita tak duduk saja. Maknanya bila kita balik kerja, kita duduk tengok TV. Tapi kita sarankan at least brisk walk, kita pergi berjalan lah. Kita pergi membuat senaman. Walaupun endurance dia tidak tinggi, untuk lagi satu dia
kalau untuk membina otot dia tak banyak seperti yang senaman kekuatan lah, decision training tu. Tapi sebagai permulaan, kita boleh je buat brisk walk dulu. Brisk walk mungkin daripada dia punya range 5,000 steps sampai ke 10,000 steps lah. Lepas kita dah biasa buat senaman tu, kita akan tingkatkan lagi dia punya endurance. Sebenarnya dalam kehidupan seharian kita pun dah boleh buat dah tu brisk walking. Jangan naik lift, kita naik tangga lepas ni, Nurul. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Siti Sarah Muhammad Yusuf, pakar pemakanan dari Hospital Columbia Asia Setapak, kerana berkongsi sedikit mengenai diet yang sihat dan juga berat badan yang ideal, di mana yang penting berat otot, bukan berat lemak. Terus insaf saya lepas saya nak gym ya. Okey, dan kita akan berhenti rehat seketika, tapi sebelum tu kita saksikan dulu Taman Kerdil Jepun. Begitu menarik sebenarnya VT yang disediakan. Nak tahu lebih lanjut, kita lihat dulu. Pernahkah anda terfikir bahawa sayur-sayuran atau barangan keperluan seharian boleh dijadikan sebagai salah satu produk kesenian? Hal inilah yang dilakukan oleh seorang seniman Jepun, Tatsuya Tanaka, yang mengubah peranan sayur-sayuran dan barangan harian menjadi taman mini dan hasil seni yang cukup indah. Malah, hasil karya itu semakin mendapat perhatian di kalangan para peminatnya di serata dunia. Bertempat di salah sebuah galeri yang terletak di Sao Paulo, Brazil, Tatsuya Tanaka mempersembahkan hasil seninya yang telah menarik minat ratusan peminat seni dari serata Brazil untuk melihat hasil karyanya itu. Dengan tema Jepun dalam dunia mini, Tatsuya Tanaka mengubah sayur brokoli menjadi pokok di taman, berus menjadi lapangan padi, selain kotak natto, masakan sarapan yang menjadi istana Jepun. Tanaka, yang juga merupakan seorang jurugambar profesional, berkata beliau mula menghasilkan karya seninya itu dengan cara meniru karya-karya orang lain sebelum mengubah suai mengikut ideanya sendiri. Dalam masa yang sama, Tanaka mengakui alam merupakan sumber inspirasi utamanya dalam menghasilkan karyanya itu. Rata-rata pengunjung yang menghadiri pameran tersebut menyatakan rasa kekaguman mereka melihat hasil seni Tanaka. Salah seorang pengunjung yang hadir dalam pameran tersebut berkata beliau amat tertarik melihat seni bina istana Jepun yang dihasilkan menerusi kotak natto. Ianya sesuatu yang unik dan tidak pernah difikirkan oleh orang. Pameran Brazil akan terus berlangsung sehingga 8 Oktober 2023 di Japan House, Sao Paulo, Brazil. Kembali bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Terima kasih kerana masih setia bersama kami. Kita hari ini ada jemputan yang istimewa, Nurul. Kita nak bercakap mengenai satu lagu baru yang baru saja rilis. Lagunya bertajuk Jiwa Mati. Tapi harap-harapnya kita janganlah mati jiwa. Betul, janganlah patah hati pula dengan lagu ni kan. Dan saya sebenarnya dengar lagu ni pun sedih juga sebenarnya. Tapi sebenarnya sedih itu boleh, tetapi ada waktu yang perlu kita bangkit semua dari kesedihan ini. Dan kita bawakan penyanyi lagu Jiwa Mati, Elmi Rahman. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Apa khabar anda berdua? Sihat. Alhamdulillah. Ceria je Elmi Ya, betul. Tapi kalau menyanyi ni sedih lah pula kan? Penjiwaan kena adalah dalam nyanyian. Betul. Tapi kat luar kita ceria. Jiwa Mati berkisarkan mengenai apa tu? Sebab saya dah dengar lagu Baik Kata tu banyak di situ kesedihan, mengenai putus asa, putus harapan. Mungkin dapat diolahkan melalui kata-kata yang lain? Okey, sebenarnya lagu Jiwa Mati penceritaannya tentang kesetiaan seorang lelaki terhadap wanita yang dicintai. Sebenarnya kesinambungan terhadap lagu Hapus yang saya hasilkan pada tahun 2020. Lagu Hapus, lagu sedih juga, di mana setianya dia pada sang kekasih sehingga dia tidak mengadakan persahabatan dengan mana-mana wanita. Sebenarnya untuk yang Jiwa Mati ni beliau dah macam dah okay, that's all. Dah tak ada dah.
So nombor dengan dia ni, so kita terus move on. Matilah jiwa beliau. Mati jiwa pada lagu, tapi tidak pada saya. Sentiasa buka hati untuk apa saja. Ya, betul. Ada jalan cerita di situ. Ada jalan cerita di situ, betul. Ya. Dan selepas jiwa mati, apa pula jalan ceritanya selepas ini dijangka? Selepas ini mungkin kita akan pergi mengorak kepada kegembiraan, merayakan kebangkitan semula. Betul. Selalunya selepas ada kesedihan tu mestilah ada bertemu kebahagiaan pula. Okey, kita nak tanya komposer, penulis lirik dan juga proses penghasilan lagu Jiwa Mati ni macam mana? Okey, penghasilan lagu sebenarnya dah siap pada tahun 2022. Sebenarnya pada awal Mei last year dah siap. So ada berapa terganggulah sikit because baru kehilangan saja sayang, itu ibu baru saja meninggal dunia. Kemudian kita hold dulu untuk rilis. Maka pada 21 Julai lalu, maka lagu ni Jiwa Mati telah pun dilancarkan di semua digital platform. So boleh dengari di semua digital platform lah. So alhamdulillah, insyaAllah setakat ni positif feedback daripada semua yang mendengar. Okey, Elmi nak tahu juga lagu Jiwa Mati ditulis oleh siapa, lirik dan lagunya? Lirik ditulis oleh Farazila AJ, manakala komposer saya Tam Cobain. Merupakan komposer yang sama untuk Hapus single pertama saya pada tahun 2020. Betul. Kenapa kita masih kekal dengan komposer dan juga penulis lirik yang sama? Adakah kerana dah memang ada orang kata keserasian ataupun nak ada kesinambungan lagu daripada Hapus dengan Jiwa Mati macam mana? Memandangkan Hapus adalah lagu pertama beliau, komposer dan juga penulis lirik yang sama, so kita teruskan dengan single yang kedua. Makanya di situ terdapat orang kata apa, keserasian betul juga tadi, dan kita rasa macam seronok bekerja dan karya-karya yang dihasilkan sangat diterima. So bagi saya macam saya beri peluang sekali lagi untuk kita bekerjasama. InsyaAllah di masa akan datang mungkin kita cuba pula lah komposer-komposer yang baru lain kan. Okey, dari segi genre pula, memang Jiwa Mati ni adalah genre balada. Balada, betul. Hapus juga yang sama. Yang sama, ada betul. Mungkin nak terasa-rasa untuk menghasilkan lagu dalam genre yang berbeza pula lepas ni? Okey, sebenarnya minat terhadap lagu-lagu lama, lagu-lagu klasik, lagu tradisional memang tersemat di jiwa sebenarnya. Tapi because kita sekarang kita perlu mencuba sesuatu yang baru. So bagi saya balada sesuatu yang boleh diterima dan memang tengah in orang kata kan, daripada lagu rap. So saya mencuba sesuatu yang baru di dalam. Tak nak cuba rap pula ke? Rap insyaAllah kalau rezeki why not kita cuba lepas ni. Okey, Elmi nak dengar sikit baik-baik kata lagu ini kepada eksklusif kepada penonton Kebal Malaysia. Boleh menyanyikan sedikit sebanyak? Okey, boleh. Alright, so terus kepada chorus lah. So pagi ni kan pagi ni kena start dulu dengan chorus kan. Okey, boleh. Okay. Tinggallah aku menghapus rindu, terciptanya kau kini bukanlah untukku. Biarlah aku tanggung derita ini, ku relakan kau pergi dan usah kembali. Wow, macam tu. Suara dia sangat orang kata suara besar dan very strong voice orang kata. Okey, kita nak cerita serba sedikit perjalanan Elmi Rahman dalam dunia nyanyian ni sebab menyanyi bukan secara full time. Jadi apa yang menjadi antara mungkin inspirasi, motivasi untuk teruskan kerjaya dan perjalanan dalam industri seni? Okey, sebenarnya kerjaya menyanyi bermula daripada kecil di sekolah menengah dan semua belajar. Tapi saya seriusnya saya teruskan dengan single pertama apabila bertemu sahabat saya, dia salah satu program. So kata kenapa tidak muncul dengan single terbaru. So maknanya dalam pertandingan yang saya anjurkan, dan saya juga lahir daripada sebuah pertandingan yang dianjurkan oleh stesen televisyen. So selepas itu saya bergiat dalam mengacara majlis, kemudian menyanyi di majlis-majlis corporate, family dan sebagainya, dan juga di tempat bekerja saya. So sering menjadi penyanyi lah di hadapan. So dengan itu saya maknanya tidak berhenti di situ. Terus menyanyi dan kerjaya bermula sehinggalah tahun 2020. Saya melahirkan single pertama berjudul Hapus. Di situ, ya. Dan Elmi ketika ini masih lagi menjadikan industri nyanyian sebagai part time ke ataupun dah terlibat secara sepenuh masa? Sebenarnya dulu saya harapkan dia jadi part time, tapi sekarang nampaknya bila dah ada single dan kita hasilkan produk baru setiap tahun, maknanya dah ada pihak yang dah melihat keseriusan saya terhadap bidang nyanyian. So insyaAllah sekiranya akan datang kita lihat bagaimana, sebab saya pun buat masa masih lagi buat perancangan untuk menghasilkan album akan datang. Mungkin boleh diteruskan secara sepenuh masa selepas ini, insyaAllah. Mudah-mudahan. Elmi sebelum ni ada menghasilkan satu album pada tahun 2020. Memberikan nafas baru kepada 6 lagu-lagu klasik. So mungkin ada tak perancangan untuk menghasilkan satu album tradisional ataupun album lagu klasik yang
baru sepenuhnya. Ya, betul, insyaAllah. Sebenarnya sebab saya pun dah berbincang dengan komposer, antara komposer yang saya jumpa, saya bertanyakan sekiranya boleh kita menghasilkan sebuah lagu moden tradisional yang boleh diterima oleh semua peringkat umur. Sebab saya ingin menjadikan lagu-lagu Melayu kita ni diangkat ke peringkat yang lebih tinggi. So nampaknya kita boleh bawa nama Malaysia ni lah ke peringkat yang lebih tinggi dengan lagu-lagu kita. So memang ada perancangan untuk menghasilkan lagu-lagu berkonsepkan tradisional modern, insyaAllah. Kita tanya juga pada Elmi sebab ada perancangan tu dah ada. Jadi dari segi orang kata market tu lah, adakah penonton ataupun pendengar dekat Malaysia ni boleh menerima satu album tradisional? Sebab sekarang ni mengikut peredaran masa, lagu-lagu klasik dan tradisional kita dah agak ketinggalan dan lama ditinggalkan. Macam mana mungkin antara usaha Elmi untuk menaikkan lagi martabat lagu-lagu klasik dan tradisional? Alright, bagi saya macam lagu-lagu klasik, lagu-lagu lama ni memang diterima oleh semua peringkat umur. Cuma dari segi peredaran masa yang sekarang ni mungkin kita boleh campurkan sedikit elemen-elemen moden seperti rap atau sebagainya. Tapi dia masih dikekalkan lagi dengan irama klasik dan juga tradisional. So memandangkan kita lihat antara penyanyi-penyanyi baru dan penyanyi lama yang menyanyikan lagu-lagu lama mendapat tempat. Tapi haruslah ia seiring dengan peredaran masa sekarang ni lah. So kita enhance sikit muziknya di situ. Lenggok tetap sama asli. Juga, kita nak tahu juga Elmi, apa yang Elmi dapat letakkan ataupun impikan dalam penglibatan seni suara ini hingga ke tahap mana sebenarnya? Okey, sebenarnya perancangan saya kalau boleh nak lepaskan kita punya pasaran kita ni. Not only Malaysia, kalau boleh diterima di Brunei, di Singapura dan juga di Indonesia. Sebab saya juga merupakan salah seorang duta pelita emas Indonesia untuk mengadakan persembahan bagi setiap pertunjukan ataupun pencarian gadis-gadis dan juga pencarian Mr. Universe. Telah pun diadakan pada bulan Februari lalu di Melaka. So mana saya telah pun mengadakan persembahan di sana dan menyanyikan lagu-lagu Malaysia dan juga lagu-lagu single daripada saya. Dan setakat ini sambutan yang diterima bagaimana? Alhamdulillah, sangat positif, sangat menggalakkan. Dan saya pun terpaksa mengatur mula jadual saya untuk mengikuti persembahan yang ditawarkan. Begitu. Okey, sebagai seorang inilah penyanyi kan, menghasilkan single, dah ada album lagu klasik ni, mesti ada cita-cita mungkin untuk berkolaborasi dengan artis-artis yang diidolakan. Siapa antara mereka? Bohonglah kalau saya katakan saya tidak mengidolakan untuk berduet dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza. Memang minat dari kecil kita kan. So selepas itu saya melihatkan salah penyanyi yang saya idolakan adalah Hello Saini juga. Sebenarnya sebab idea dia begitu baik sekali, segar dan diterima umum ketika ini kan. So mana kalau ada rezeki, why not kita mencuba sesuatu yang baru dengan berduet dengan Datuk Siti ataupun Hello Saini, why not? Tak apa. Terima kasih kepada penonton yang sedang menonton ketika ini. Nak tahu lebih lanjut Elmi punya medium, social media, bagaimana nak mencari Elmi ini sebenarnya? Okey, sebenarnya boleh melalui Facebook, Twitter dan juga Instagram dan juga TikTok, Elmi Rahman, tap saja ELMY RAHMAN. So anda akan jumpalah aktiviti-aktiviti saya sepanjang saya wujudkan social media untuk peminat lebih dekat, mengenai saya lebih dekat lah. Dalam banyak-banyak social media ni, Elmi aktif yang mana? Kita aktif dekat Instagram dan juga TikTok. Dah mula start dekat TikTok. Platform TikTok ni sangat-sangat memberangsangkan. Semua lihat TikTok daripada kecil hingga dewasa. So kita kena aktif. Dan konten-konten pun kenalah kita konten-konten yang bersahaja. Okey, kalau kita tengok tadi video muzik belum ada lagi. Betul, kita baru ada video lirik. Dalam perancangan macam mana? Dalam perancangan sedikit masa lagi. Dalam bulan depan insyaAllah kita akan hasilkan muzik video untuk Jua Mati. Sebab saya nak orang lebih kenal dulu siapa Elmi Rahman. So bila dah kita lihat sambutan yang menggalakkan, nanti kita akan lancarkan. Tunggu, just stay tune, tunggu. Stay tune. Tunggu. Itu dah ada. Dan mungkin Elmi boleh ungkapkan kata-kata terakhir kepada penonton ketika ini kan, yang sedang mengikuti perkembangan secara langsung mengenai aktiviti Elmi dan mendapatkan mengetahui lebih lanjut lagi mengenai single terbaru. Silakan. Terima kasih kepada penonton TV pagi ini, apa khabar Malaysia dan juga Cik berdua. Untuk penonton di luar sana juga fan di sana, so saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana segala sokongan dan juga support yang anda berikan kepada saya, dan semoga Jiwa Mati terus diterima ramai, insyaAllah.
Itu dia. Dan Elmi, mungkin Elmi boleh kongsikan juga mengenai harapan ketika ini apabila sambutan yang diterima daripada single terbaru ni bagaimana? Okey, harapannya kalau ikutkan sangat menggalakkan positif feedback daripada pendengar dan juga penyiar radio, daripada media elektronik dan juga media sosial. So saya rasa mungkin saya akan giatkan lebih usaha untuk mempromosikan ke peringkat yang lebih tinggi selepas ini, mungkin melalui platform media sosial dan juga penyiar-penyiar yang ada. Kerana saya juga dapat undangan juga untuk akan datang ni di radio-radio session kerajaan. So memang saya akan menantikan peluang-peluang itu untuk mempromosikan single terbaru Jiwa Mati. Itu dia tadi yang kita ucapkan, dan semoga berjaya kepada Jiwa Mati. Terima kasih. Khasnya ni kan tak sabar nak dengar sebenarnya Elmi perform secara live, tapi apakah daya mungkin di lain masa boleh, kan? Boleh insyaAllah. Kita dah dengar dah sikit dah tadi. Kan? Teruskan mendengar di Spotify. Ya, betul. Okey. Lepas kita akan orang kata ucapkan selamat berjaya lah kepada Elmi. Semoga kerjaya Elmi akan terus berkembang dan sukses hendaknya. Okey. Terima kasih. Dan kita ucapkan selamat tinggal juga kepada Elmi, dan semoga terus berjaya, terus maju jaya sehingga orang kata apa, ke peringkat yang tertinggi, tembus ke pasaran antarabangsa insya-Allah. Bukan hanya di rantau Asia sahaja, insya-Allah. Itu dia sedikit sebanyak masa yang kita ada bersama dengan Elmi Rahman. Dan sebenarnya hari ini banyak perkongsian yang begitu menarik kita kongsikan kepada penonton kita, daripada gaya hidup yang sihat dan juga hiburan yang ringkas, dan dia dapat sedikit sebanyak dapat menceriakan hari anda. Apatah lagi ketika ini kita telah pun memasuki bulan baru, bulan kemerdekaan. Jadi mulakan dengan persiapan bulan kemerdekaan kita. Mungkin nampak ringkas, sebenarnya kita letak kibarkan bendera, itu tanda kita mencintai negara. Okey, dan bermula daripada 1 Ogos, buletin bernama akan bermula pada jam 8.45 malam. Pastikan 8 sehingga 8.45 malam. Maafkan saya, dan pastikan anda terus setia untuk mendapatkan segala perkembangan yang terkini, perkembangan yang pastinya benar hanya di Bernama TV. Okey, seperti biasa kita ucapkan terima kasih kerana setia bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Semoga kita akan berjumpa lagi di lain masa, tapi hari Isnin hingga Jumaat, tapi masa yang sama 9 hingga 10 pagi. Assalamualaikum. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Bye. Bangkit yakin berdiri.